Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu yang saya antara orang terawal yang dapat review Black Shark 4 ni. Terima kasih kepada pihak Black Shark Malaysia sebab percaya pada hasil kerja saya. Apa-apa pun saya dah guna Black Shark 4 ni selama 3 hari dan saya tetap akan kongsikan apa yang bagus, apa yang tak bagus tentang Black Shark 4 ni dengan audiens Mona Lisa. Saya tak pasti lepas video ni saya masih dapat privilege yang sama ataupun tak, tapi saya percaya yang itu adalah hak anda untuk tahu semua perkara tentang Black Shark 4 ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. So, saya akan go through part-part yang positif dulu, benda-benda yang saya suka tentang Black Shark 4 ni, baru saya kongsikan dengan anda kekurangan ataupun perkara-perkara yang saya tak suka dengan Black Shark 4 ni. Bila saya rumuskan balik perkara-perkara yang saya suka tentang Black Shark 4 ni, sebenarnya ada 9 perkara yang saya nak kongsikan dengan anda. Part yang pertama ialah dia punya design. Okey, kalau kita compare design untuk Black Shark 4 dengan Black Shark 3 sebelum ni, design untuk Black Shark 4 ni nampak lebih simple, nampak lebih minimalis lah. Black Shark 3 kan, kita boleh nampak yang Black Shark macam try hard untuk masukkan semua elemen-elemen gaming ke dalam dia punya smartphone. Yang mana hasil dia bagi saya nampak agak kolot, macam ketinggalan 2-3 tahun terkebelakang lah. Tapi untuk Black Shark 4 ni, design dia lebih minimalis, tapi dalam masa sama, dia ada unsur-unsur gaming. Ada gaming feel dekat Black Shark 4 ni. Macam contohlah, dia punya shimmering X ni bila kita gerakkan kena silauan cahaya, nampak dia ada perubahan, nampak ada transition macam tu. Lepas tu dia masih kekalkan logo Black Shark dekat tengah. Atas ni dia ada 3 biji kamera yang mana bila kita pegang smartphone ni dari jauh, orang dah boleh perasan yang kita sedang pegang Black Shark 4. Dia ada identiti dia yang tersendiri. Okey, perkara kedua yang saya suka tentang Black Shark 4 ni ialah dia punya position power button. Benda ni nampak remeh, tapi untuk orang yang pendek macam saya, ini adalah satu elemen yang besar juga sebenarnya. Okey, kebanyakan smartphone yang ada dekat pasaran kita, dia punya power button tu berada dekat bahagian atas kan. So, saya orang yang pendek, ibu jari saya pun pendek. Bila saya pegang smartphone dengan satu tangan, saya tak dapat nak capai dia punya power button yang ada dekat atas tu. That's why saya beli Samsung Note 10 Plus. Samsung Note 10 Plus, dia punya power button tu berada dekat bahagian kiri. Yang mana bahagian kiri ni ialah jari telunjuk saya boleh capai dia. So, untuk Black Shark 4 ni, disebabkan dia punya power button berada dekat bahagian tengah, senanglah untuk saya capai. Plus, dia punya power button tu sekali dengan fingerprint scanner, and dia punya fingerprint scanner sangat-sangat laju. Kejap, saya demo kepada anda. And benda ni dia menjadikan kita tak ada banyak kerja lah sebenarnya. Yelah, kalau smartphone lain kita terpaksa open dulu, tekan power button dulu, lepas tu kita tekan dia punya fingerprint scanner yang ada dekat skrin ataupun tunjuk muka kita. Dia jadi macam 2-3 kerja lah. Tapi untuk Black Shark 4 ni, kita just tekan dia punya power button dengan ibu jari yang kita dah register, terus dapat on lah. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang saya suka dekat Black Shark 4 ni ialah dia punya stereo speaker. So, stereo speaker ada belah kanan, ada belah kiri. Kalau dia punya speaker ni sebenarnya sangat padu. Cuma kita tak boleh lah nak compare dengan speaker yang ada dekat gaming headset, gaming earphone ataupun speaker komputer macam contoh Logitech Lightsync. Kita tak boleh compare lah dengan speaker-speaker ni. Memang totally different lah. Cuma kalau kita compare dengan smartphone lain, speaker untuk Black Shark ni memang padu. Dia punya treble, dia punya bass memang shock untuk kita dengar. Cuma dia punya bass tu tak ada punchy lah. Maybe sebab dia tak ada subwoofer lah. Tapi yang lagi penting sebagai sebuah gaming smartphone, dia ada stereo function tu. Kita dapat detect enemy belah kanan, enemy belah kiri atau center dengan jelas. Saya dah demo benda tu kepada anda dalam video sebelum ni, memang precise.
senang kita guna untuk main game, tak payah nak beli earphone, tak payah nak pakai headphone. Seterusnya, perkara keempat yang saya suka dengan Black Shark 4 ni ialah dia punya quality screen dia. Dia punya, yang pertama dia punya size lah. So size untuk Black Shark 4 ni ialah 6.67 inci, yang mana saya sebagai seorang pengguna smartphone berskrin besar, just nice for me. 6.67 inci tu sangat okey untuk saya sebenarnya. Dan panel screen dia Super AMOLED, dia ada HDR10+. That's why warna yang kita nampak ni sangat-sangat lawa. Kita akan nampak satu warna yang rich, nampak kaya dengan warna. Lepas tu dia punya kontras pun tinggi. Saya memang suka dengan dia punya screen lah. Dia punya profile yang Black Shark bagi kepada kita tu nampak natural gila. Kalau kita layan video yang 4K, kita akan nampak yang dia punya warna tu real macam apa yang kita nampak dengan mata kasar lah. Dia tak ada kekuningan, dia tak ada warm, dan dia tak sejuk sangat, dia tak cool, dia tak kebiruan. Dia tengah-tengah, white balance dia perfect. Seterusnya, apa yang best tentang Black Shark 4 ni, dia datang dengan magnetic pop-up trigger yang ada belah kanan atas dan juga belah kiri atas. Sebenarnya button trigger ni adalah perkara yang normal untuk kebanyakan gaming smartphone lah, perkara yang common sebenarnya. Cuma kebanyakan trigger button yang ada dekat gaming smartphone di luar sana, dia jenis touch. Jadi bila bercakap tentang touch ni, dia ada isu sikit lah dari segi sensitivity. Untuk Black Shark 4 ni, dia ada mechanical unit. Bila kita tekan dia, memang ada gaming feel lah. Cara buka dia menarik gila. Kita just tarik dia punya, apa kita cakap, macam trigger ni ke dalam sikit. Lepas tu dia punya trigger ni akan keluar. Dan bila kita tekan, kita dapat rasa macam tekan button yang ada dekat joystick ataupun dekat keyboard kita. Dia bukan satu feeling yang tipu-tipu macam tu lah. And trigger button ni kita boleh assign dia jadi apa-apa button. Kita boleh remap dia. Nanti saya cerita dengan lebih lanjut lepas ni. Alang-alang kita dah cerita bab magnetic pop-up trigger yang ada dekat Black Shark 4 ni, jom kita bincang gaming feature yang Black Shark offer kepada kita lah. Macam kebanyakan gaming smartphone Black Shark yang lain, dia pun datang dengan Shark Space. Dia ada efek buka macam tu kan. Cuma kalau Black Shark smartphone yang lain, dia ada satu dedicated button untuk kita buka Shark Space ni. Untuk Black Shark 4 ni, dia tak ada benda tu. Sama ada kita nak buka macam biasa ataupun kita assign satu daripada trigger dia ni untuk buka Shark Space ni. And sebenarnya Shark Space ni adalah perkara yang biasa ataupun dia macam homepage lah untuk gaming Black Shark ni. Yang banyak kita guna sebenarnya ialah Gamer Station. Untuk buka Gamer Station tu, kejap saya perlahankan dia punya audio. Kita kena tarik jari kita dari bucu atas ni. Kita tarik ke dalam. So barulah kita dapat tengok Gamer Station yang Black Shark offer kepada kita. Dekat sini lah kita boleh remap balik trigger button yang ada belah kanan kiri ni. Sekejap, saya buka kedua-dua. Lepas tu dekat sini juga kita boleh set makro. Dekat sini juga kita boleh pantau performance kita punya network, kita punya performance load, and banyak lagi lah kita boleh control dekat Gamer Station ni. Ada beberapa perkara yang saya guna, ada juga beberapa perkara yang saya rasa maybe saya tak guna langsung kot. Dan performance, benda ni bagi saya memang undeniable lah. Dengan chipset Snapdragon 870, jap saya tengah fight. Dengan chipset Snapdragon 870, lepas tu dia punya RAM 8GB, dia guna RAM yang paling baru iaitu LPDDR5X. Kita boleh main dengan grafik highest setting dengan highest FPS, highest refresh rate lah. Kejap saya cuak ni, saya tengah lari daripada monster. Cuma yang sedihnya sebab macam Genshin Impact, dia tak support 144Hz refresh rate. Kita tak boleh nak main dengan 144Hz refresh rate. So kita tak dapat nak rasa gaming feel dengan 144. Kena pukul lagi. The 144Hz refresh rate tadi. Macam Genshin Impact kan, kita boleh set dia punya grafik ni kepada highest. Okay, kejap. Cuma dia akan ada lag sikit lah. But still kita kata bagus sebab tak semua smartphone boleh set dia punya grafik Genshin Impact ni kepada highest. Kemudian saya kena cerita juga kepada anda tentang reporting rate lah. So reporting rate untuk Black Shark 4 ni ialah 720Hz. But to be honest dengan anda, saya tak dapat nak appreciate feature yang Black Shark offer kepada kita ni. Sebab bagi saya, bila saya gerakkan, ni, saya rasa lebih kurang sama je dengan saya punya Samsung Note 10 Plus. Memang tak ada masalah dari segi delay, dari segi kita cakap
precise lah. Kita punya pergerakan dalam game tu memang ikut kepada jari kita punya touch. Yang tu saya tak dapat nak appreciate. Maybe saya kena beli satu smartphone yang cikai, lepas tu bandingkan dengan Black Shark 4 ni, baru saya dapat appreciate feature yang Black Shark offer kepada kita. Itulah. Okey, benda yang best tentang Black Shark 4 ni ialah dia punya kamera. Ini benda yang ke-8 kot kalau ikut kepada perkiraan saya. So, kebanyakan gaming smartphone yang lain dia datang dengan kamera yang hampir. Even untuk Black Shark 3, kita tak boleh nak guna dia untuk editing, untuk video. Kita tak boleh nak guna dia untuk ambil gambar, untuk dapatkan cinematic look tu. Tak boleh. Tapi untuk Black Shark 4 ni, dia punya kamera belakang tu memang marvelous. Seperti yang saya sedang tunjuk kepada anda ni lah. Saya snap gambar ni dekat outdoor ketika mendung gitu. Dia tak cerah sangat, dia tak gelap sangat lah. Anda kena perhatikan warna subjek tu dan juga sharpness untuk subjek tu. Memang detail. Lepas tu tengok juga bokeh yang terjadi dekat background belakang tu. Depth dia memang awesome. Objek tu nampak lebih 3D, nampak lebih muncul gitu. Dan yang buat saya lagi impress dengan Black Shark 4 ni ialah dia punya video kamera tu. Dia punya stabilization memang terbaik. Memang padu kot. Anda boleh tengok saya sedang lari sekarang tapi dia punya pergerakan smooth gila. Kita boleh record video 4K dengan 60 FPS dengan kamera belakang Black Shark ni lah. Anda tengok saya orbit lampu dekat pagar ni dah macam saya pegang gimbal dah. Padahal saya handheld and saya berjalan bergetar kot. Kemudian dia punya makro kamera memang padu seperti yang saya tunjuk kepada anda ni lah. Jarak antara Black Shark 4 dengan subjek yang saya nak ambil tu memang dekat gila kot. And dia boleh tunjuk kepada kita detail-detail yang ada dekat surface kayu, yang ada dekat surface batu dengan sangat sharp. Lepas tu anda boleh tengok sendiri pusaran jari saya pun memang jelas. Itu perkara yang ke-8 saya suka dekat Black Shark 4 ni. Sekarang kita pergi kepada perkara terakhir, perkara yang ke-9, which is dia punya bateri. Untuk makluman anda, Black Shark 4 ni dia datang dengan fast charger 120 watt. Katanya dengan charger ni kita mampu charge handset ni penuh 100% dengan hanya 15 minit sahaja. So saya nak buat kepastian, saya buat eksperimen, saya set saya punya timer, saya charge dari, actually bukan kosong lah, dari 8%. Saya perlukan masa lebih kurang 18 minit untuk dapat full charge 100%. Which is benda ni sangat-sangat bagus. Walaupun ada sedikit ralat, anda kena tahu yang dalam masa sama saya pun ada on background apps. That's why kita tak dapat 15 minit sharp. Yang penting dia lagi laju dari kebanyakan smartphone yang lain. Okey, itu 9 perkara yang saya suka tentang Black Shark 4 ni. Sekarang saya nak kongsikan 2 perkara yang saya tak suka dengan Black Shark 4 ni. Yang pertama, dia punya kamera selfie hadapan. Kamera selfie hadapan dia untuk video lah sebenarnya. Untuk video memang teruk gila. Yang pertama, kita just boleh record Full HD 30 FPS. Kita tak boleh record Full HD 60. Kita tak boleh record 4K. Full HD 30 FPS saja dan dia punya stabilizer memang teruk gila. Cuma yang best tentang dia punya selfie kamera ni, kalau kita nak guna untuk ambil gambar, yang tu terbaik. Kita boleh nampak detail-detail yang ada dekat muka kita. Macam saya sendiri kan, saya guna Samsung Note 10 Plus, walaupun kita dah set dia punya beautify tu ke kosong, muka kita still berubah, nampak pure, tak nampak garang kot. Tapi untuk Black Shark 4 ni, macam anda tengok sekarang, gambar muka kita memang nampak sharp, habis jerawat, jeragat memang nampak dengan dahsyat lah. Orang perempuan maybe tak suka lah kot dengan Black Shark 4 ni. Okey, perkara kedua yang saya tak suka dengan Black Shark 4 ni, which is dia punya thermal performance. So, saya test dengan Genshin Impact, saya main higher setting dalam 15 minit saja. 15 minit saja suhu dah boleh cecah 43 darjah. Macam yang anda sedang tengok sekarang lah. Kalau saya set kepada high setting, dia tak cecah 43, but still dia cecah 40. Tapi kita boleh main lah dalam satu jangka masa yang lama. 43 darjah tu, apa yang saya boleh share kepada anda, memang panas gila. Kalau nak pegang macam ni, memang tak selesa lah. So, kita ada 9 perkara yang best tentang Black Shark dan 2 perkara yang tak best tentang Black Shark lah.
bagi saya overall dia bukanlah the perfect gaming smartphone yang kita boleh dapat dalam pasaran kita. Dia ada dia punya own kekurangan, tapi dia punya kelebihan tu lagi banyak. Cuma benda ni terpulang kepada anda lah. Apa yang anda cari pada sesebuah smartphone? Kalau anda cari pada video kamera, anda cari pada gaming performance, anda cari kepada satu smartphone yang display dia lawa gila, yes, anda patut beli Black Shark 4 ni lah. Saya highly recommend kepada anda. Kalau anda tanya saya secara personal, apa yang saya favorite dekat Black Shark 4 ni, yang pertama, dia punya magnetic pop-up trigger ni. Benda ni bagi saya sangat-sangat shock. Actually kan, jap, saya tunjuk kepada anda. Dia ada efek bila kita buka dia. Jap. Bunyi, dia ada bunyi tu. Bunyi dia memang syok gila. Yang kedua yang saya suka tentang Black Shark 4 ni, yang saya favorite dia ialah dia punya video kamera dekat belakang tu. Yang tu memang saya surprise gila, saya impress gila. Macam mana Black Shark boleh datangkan kepada kita stabilizer yang sangat-sangat power. Saya pegang tangan pun nampak macam saya guna gimbal kot. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.